Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Nasri, pemegang kad nombor metrik D2021098585 akan membahaskan tentang jenayah tanpa kekerasan yang sering berlaku di Malaysia. Jenayah tanpa kekerasan atau lebih dikenali sebagai jenayah harta benda yang merupakan tindakan jahat yang menyalahi undang-undang di negara kita. Antara contoh jenayah tanpa kekerasan adalah seperti mencuri, merompak, merosakkan harta benda dan sebagainya. Bukan itu sahaja, Aku Hidu juga pernah berkata bahawa semakin berkembangnya teknologi, semakin meningkat kes jenayah melalui internet. Sebagai contoh, kecurian identiti, serudupon secara online dan macam-macam lagi. Dalam jenayah tanpa kekerasan ini dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu penjenayah profesional, pesalah harta benda, pesalah politik, penjenayah konvensional dan juga jenayah terancang. Pesalah harta benda ini merupakan suatu jenayah yang melibatkan sejumlah kecil kerugian atau kerosakan, dan kebiasaan aktiviti dalam jenayah harta benda ini adalah seperti mencuri sesuatu benda. Antara contoh jenayah dalam harta benda ini adalah yang pertamanya kecurian kereta, di mana seseorang yang melakukan jenayah ini akan menaiki atau meminjam kereta individu lain tanpa meminta izin atau kebenaran daripada pemilik kereta tersebut, dan mereka akan memusnahkannya secara tidak sengaja. Bukan itu sahaja, malah mereka akan sanggup mencuri kereta kerana ingin menjual barang atau peralatan kereta tersebut seperti enjin kereta yang masih dalam keadaan baik, tayar, pintu dan sebagainya. Mereka akan menjualnya dan mempromosikan kepada orang lain dengan harga yang tinggi untuk memperoleh untung yang banyak walaupun peralatan tersebut bukan miliknya. Mereka akan melakukan jenayah ini tanpa ada rasa bersalah dan simpati terhadap pemilik kereta tersebut, yang seperti orang kecabayan yang tidak tahu di mana keretanya berada dan dengan siapa. Penjenayah ini bukan sahaja mencuri kereta dalam jangka masa yang pendek, namun ada yang sehingga dalam jangka masa yang panjang. Pesalah jenayah konvensional ini sesuai dengan stereotip jenayah serius yang telah dikongsi oleh kebanyakan orang ramai. Jenayah ini meningkat daripada keganasan dan kecurian dalam kumpulan remaja kepada lebih serius dan melakukan jenayah dewasa dengan kerap seperti jenayah penyalahgunaan dadah, pecah rumah, rompakan dan sebagainya. Sebilangan besar pesalah konvensional ini datangnya dari kawasan bandar-bandar besar dan juga kejiranan yang sesak. Pesalah yang telah melakukan jenayah konvensional ini tidak mengambil kira dari segi keadaan fizikal, dan mereka ini akan menyebarkan dan menyuruh rakan atau orang lain untuk melakukan jenayah seperti merompak dan sebagainya untuk menyambung generasi mereka, tidak kira dari segi etnik, kaum dan juga kumpulan yang lain. Penjenayah ini berpotensi melakukan kesalahan jenayah yang lebih berat yang dilakukan oleh penjenayah yang lain seperti mabuk, penyalahgunaan dadah, pelacuran, seks bebas dan juga kehidupan keluarga yang tidak berfungsi. Selain itu, pesalah-pesalah konvensional ini akan memulakan kesalahan jenayah dengan melibatkan beberapa orang atau kumpulan. Kumpulan ini mewakili remaja-remaja atau golongan yang mempunyai masalah keluarga dan diabaikan oleh ahli keluarga mereka, mungkin disebabkan oleh ibu bapa yang sibuk bekerja. Kepada para remaja yang baru melibatkan diri dalam aktiviti ini akan diajar tentang teknik-teknik mencuri, menjual dadah, rompakan dan sebagainya, dan diberikan sokongan oleh para penjenayah yang lain ketika melakukan tingkah laku jenayah tersebut. Mereka merasakan bahawa aktiviti jenayah yang dilakukan itu menarik, hebat dan berani jika ditonjolkan kepada ahli kumpulan jenayah yang lain, yang menyebabkan mereka takut untuk berlawan. Selain daripada pesalah harta benda dan juga penjenayah konvensional, jenayah terancang juga merupakan satu aktiviti jenayah yang dilakukan dalam sekumpulan orang yang ramai, dan jenayah yang mereka lakukan ini adalah lancar dan langsung, tidak ada cacat celanya. Kebanyakan individu yang melakukan jenayah terancang ini dikenali sebagai mafia ataupun Cosa Nostra. Antara contoh kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan penjualan dadah, sindiket perdagangan manusia, seks haram dan sebagainya. Ahli sindiket jenayah terancang ini menyara kehidupan mereka melalui kegiatan jenayah seperti ini. Saban hari penjenayah ini menjalankan jenayah secara terancang, secara besar-besaran dan tidak terangkap oleh pihak berkuasa. Ini menyebabkan mereka lebih giat untuk menjalankan aktiviti seperti ini. Baru-baru ini, salah satu kumpulan jenayah terancang berjaya ditumpaskan oleh pihak polis. Segerombolan jenayah ini dikenali sebagai geng Sakai. Hal ini demikian kerana ketua kepada geng ini mempunyai nama gelaran, iaitu
sakai. Terdapat juga remaja yang baru meningkat usia turut terlibat dalam mengikuti aktiviti seperti ini. Oleh hal yang demikian, jenayah terancam merupakan jenayah yang sangat tidak sihat dan juga tidak bermanfaat kepada kita semua. Jadi, kita hendaklah menjauhi jenayah seperti ini. Akhir sekali, jenayah vandalisme yang kerap dibincangkan dan berlaku di negara kita mahupun di negara-negara yang lain. Pengiraan jumlah harta benda yang hilang akibat daripada perbuatan vandalisme ini mustahil untuk dianggarkan kerana terlalu banyak kes yang telah dilaporkan. Pada tahun 1975, dilaporkan bahawa sebanyak $500 juta yang telah dihitung disebabkan oleh perbuatan vandalisme di sekolah di Bay. Vandalisme ini secara eksklusifnya merupakan kesalahan jumana yang kebiasaannya melibatkan golongan muda dan kebanyakan aktiviti terkutuk ini berlaku di sekolah, taman permainan dan sebagainya yang telah merosakkan tanda sekolah, dinding sekolah, peralatan taman, papan tanda jalan, paip air sekolah, telefon awam dan juga lain-lain lagi. Mereka merasakan perbuatan tersebut suatu perkara yang menarik dan tidak dianggap sebagai jenayah dan hanyalah gurauan semata-mata. Satu kajian telah mengenal pasti hubungan rakan sebaya dan konflik dewasa kanak-kanak sebagai peramal vandalisme terbaik dalam kalangan sampel remaja kelas pertengahan Richard 1979. Selain daripada jenayah yang disebutkan oleh saya sebentar tadi, banyak lagi contoh-contoh kes jenayah dalam persalahan harta benda ini seperti pemalsuan cek, shoplifting and employee, theft dan juga sebagainya. Kesimpulannya, jenayah ini perlu diatasi oleh semua pihak yang harus bekerjasama supaya dapat membantras masalah tersebut dan masyarakat akan dapat hidup dengan aman dan juga damai.